Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Madam Nur Farizah binti Johari dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Madam merupakan versi kamu, okey. Versi kamu yang untuk kumpulan ke-7 yang akan bersama-sama kamu dalam melayari, okey, modul kerjaya ni. Okey, berharap, Madam harap semua dapat memberi tumpuan lah sebab apa yang Madam akan share ni insya-Allah bermanfaat. Paling tidak pun menghalang kamu lah daripada repeat. Okey. Siapa pula yang WhatsApp tu? Ni mesti student ni. Okey. Rifahiza. Okey, tak apalah, kawasan hujan. Okey, tak apalah, kita dah record untuk kawan-kawan. So kita harapkan kawan-kawan dapat join lah. Okey, recording. Sebab setiap daripada modul yang kita buat ni dia ada task yang tersendiri. Alright. So, untuk LDK yang pertama ni, kita akan cakap pasal career development. So, Madam harap kamu semua dapat 4 kan. So, sem depan adalah semester terakhir dan Madam harap kamu semua dapatlah sedikit sebanyak manfaat. Itulah macam Madam cakap tadi lah. Paling tidak pun tak kena repeat lah. Tak adalah kita nak repeat finishing school kan. Alright. So, untuk untuk career development e-module ni, kamu akan berjumpa ataupun akan melalui 4 modul, iaitu yang pertama sekali bridging the talent gap. Okay, so maknanya kita nak tengok apa kamu punya talent. Kotlah kita ambil course AD, tiba-tiba kita nak jadi doktor. Kotlah kita ambil course undang-undang, kita nak jadi pegawai bank. Sometimes ada benda yang orang kena tengok dia punya talent. Okay, kita sendiri pun kita kena buat something yang pertama sekali keperluan, iaitu maybe kita tak ada kerja kan, kita perlu kerja. Dan yang kedua, benda yang kita minat, barulah kita boleh sustain untuk duduk dalam salah satu tu. Yang kedua, job seeker essentials. Madam percaya semua orang yang masuk universiti ni dia nak kerja. Okay, dia nak cari kerja. So Madam juga dulu pernah berada di tempat kamu. Ketar nak cari kerja, memandangkan duit PTPTN kena bayar, mak ayah yang semakin tua. Okay, so apabila macam tu kita nak cari orang kata kerja. So macam mana? Apa perlunya? Itu kita akan cover dalam unit yang kedua. Yang ketiga, shout your talent. Kita ada bakat, kita ada something. But how kita nak show pada orang? Macam mana kita nak jerit lah, orang kata shout kat sini kan. Beritahu pada orang yang kita ada bakat itu. Okay, nanti kita akan cover pada LDK yang ketiga. Dan yang keempat, kita akan tengok. Okay, so bila kita dah berjaya hantar resume, kita dipanggil untuk interview, kita pun nak orang kata show kita lah ni, kita nak tunjukkan apa yang kita ada. Itulah dia orang panggil temu duga ataupun interview. Okay, so kalau boleh kita nak sampai kita punya penemu duga ni terkesima lah. Hebat dia ni boleh jadi Perdana Menteri. Lagu tu lah. Okay, so modul ni, sekejap ya. Ini sembuh sikit ni. Okay, modul ni objektif dia adalah untuk inform kamu semua untuk melengkapkan pelajar-pelajar UiTM dengan informasi-informasi yang terkini berkenaan dengan pasaran kerja dan juga trend pekerjaan. Maknanya sekarang ni kalau kita tengok zaman-zaman online ni, trend dah berubah ke arah benda-benda yang IT lah. Okay. So yang seterusnya adalah nak bagi tahu, nak ajar kamu semua, nak supaya kamu prepare strategi-strategi untuk ace the job search. Maknanya nak kill, macam mana nak cari kerja nanti. Dah penat-penat belajar ni. Okay, Madam difahamkan kalau pelajar-pelajar AD, they have to set up their own bengkel. Betul ke? Betul ke? Kamu semua AD apa tu? AD 11. So kos apa nama program kamu ni? Diploma apa? Diploma. Grafik. Grafik ni memang tengah laku lah orang kata, sebab semua orang sibuk nak design tu, design ni. Orang tak nak tengok dah gambar sekadar-kadar gambar. Orang nak maknanya grafik design lah. Betul ke macam tu?
Tak silap madam dulu Yusri KRU lah, antara macam pensyarah yang mengajar pelajar UiTM lah. Okay, tentang grafik ni, because at that time KRU je yang dia pandai nak edit gambar. So grafik ni orang kata memang in lah sekarang. Okay, so tapi bakat kamu ada, but do you have the self-awareness, kesedaran, your personal branding? So kita beramai pelajar grafik. Okay, bukan setakat pada UiTM macam je, UiTM lain juga. Dan juga universiti lain pula, college lain juga. So macam mana kamu nak brandkan diri kamu, menjenamakan diri kamu sendiri, self-marketing tools, macam mana nak marketkan diri. Sebab sometimes yang sedihnya, yang datang interview kadang-kadang sampai 3,000 untuk 10 jawatan. Macam mana kita nak jadi yang 10 yang dapat jawatan tu? Kan? Dan medium dan caranya. And then nailing the job interview. Macam mana nak masa job interview tu kita kata perhatilah buat ni. Cakap kalah YB berdegar-degar, terkejut panel kan. Macam mana? Jangan kadang-kadang kita ni jangan. Tapi ada juga student madam yang wush dia pula lebih kan. Dia tengok juga jawatan ni macam mana. Okay. Alright. So ini adalah content yang kita akan belajar nanti. So first kita akan, macam Aida cakap, hari ini kita akan cover iaitu bridging the talent gap. Okay. So maksudnya apa yang industri nak? Maknanya apa yang bakal majikan kamu nak dan apa yang kamu ada. Itu penting lah sebab kita nak minta kerja dengan dia. So kita kena matching kan talent. Itu apa panggil jurang tu. Okay. So sometimes kalau diorang nak doktor ramai, macam tu kan, grafik ramai, so kita supply sikit. Ataupun dia nak grafik yang jenis macam ni, jenis macam tu, apa yang kita ada. So kita nak temukan, dapatkan jurang ni. Yang kedua, job seeker essential. Okay. Yang ni untuk memupuk kesedaran supaya kamu boleh brandkan diri kamu. Janganlah orang kata sama je spesifik. Kita kena bezakan diri kita. Okay. Yang ketiga, shout your talent. So kita dah ada bakat. Kita dah habis belajar diploma, tak tidur dekat rumah. Madam rasa grafik ni apa kos yang banyak? Boleh beritahu madam tak kos? Orang kata apa duit yang kamu keluarkan yang paling banyak dalam kos kamu ni? Dulu madam ada student, kawan madam Eddie sampai jatuh pokok sebab nak ambil rasa, patah lah tangan. Kalau grafik ni macam mana? Dia perlu ada komputer yang best tak? Itu macam mana? Perlu. Komputer at least I berapa? Apa dia? I berapa? Komputer yang macam mana? i5 lah. i5? i5. Lepas tu dia guna apps apa ataupun software apa? Adobe Illustrator ataupun Photoshop. And adalah lagi kena explore lah banyak. Kamu tahu tak, madam sangat impress dengan pelajar-pelajar grafik dan madam sangat suka buat benda-benda yang macam edit-edit tu. Dia sukalah main Canva kan, sikit-sikit nak ber-Canva, sikit-sikit. Tapi itulah sebab madam pun tak ada berapa nak talent, bolehlah buat sikit-sikit. So kamu macam mana nak beritahu orang yang kamu ada talent? So kamu kena belajar seni tu. Tapi insyaAllah lah korang semua memang hebat-hebat lah. Seni untuk membuat resume yang menawan, okay? Surat, cover letter, dan sekarang ni orang dah tak main dah, okay? Resume yang kerah gitu. Orang nak resume bersifat video. Hai, okay? Itu benda yang kamu akan buat nanti. And then bila kita dah dapat menarik orang dengan resume kita tu, dengan cover letter kita tu, last sekali kita dapat interview. Wah, masa tu lah kita nak tunjuk kita punya kehebatan. Bercakap dalam masa sejam tu, macam mana kita nak impress panel-panel tu. Ya. Alright. So this is the thing that you are going to learn in 2 jam. Okay, so kalau kamu tengok kat sini kan, kita ni berhadapan dengan COVID. Maksudnya kita ingatkan tahun lepas, okay, fine. Siapa kat sini yang memang sempat masa sampai part 2 je, lepas tu terus, betul tak? Teruslah ber-ODL. So walaupun COVID,
tak bermakna hidup tu ataupun dunia ni terhenti, tak. Tapi kita kena ubah ikut trend pekerjaan musim COVID ni. Alright? Okay, so today Madam akan ajar tentang bridging the talent gap. So you have the talent, but how? Okay, kita nak matchkan apa yang kita ada, kepandaian yang kita ada, bakat yang kita ada dengan bakal orang yang nak bagi kita gaji tu. Alright? Okay, so this topic akan cover apa dia? Skills, kemahiran-kemahiran yang kamu perlu ada dan kamu kena tahu kemahiran apa yang kamu perlu ada untuk menjadi seorang pekerja. Okay? Orang kata kita pelajar, kita ada dan kita nak serve pada pensyarah kita lah. Betul tak? Tapi bila kita kerja, kita ada majikan kita. Sekejap Okay, skills gap kita. Okay, so bila kita nak tawan hati majikan kita, apa kemahiran yang kita perlu ada? Yang pertama kemahiran pandai komputer apa semua. And then yang kedua soft skills, benda yang selain daripada benda yang kita boleh belajar kat kelas. Kita punya leadership kita, the way we speak. Sampai orang ni pandai tapi cakap macam nak mengamuk aja kan? Boleh ke? Okay. Personal branding. Macam mana kita brandkan diri kita? Setiap orang dia tak sama Setiap orang yang ni dia, ini mungkin ayu, yang ni mungkin kasar, yang ni mungkin cakap macam bagus. Dia ada brand kita. Oh, yang ni skema. Oh, yang ni something. Dia ada brand dia. So macam mana? Macam mana kita nak brandkan diri kita? Positif ke ataupun negatif? Okay. Young graduate ski driver. Okay. Yang ni orang kata, apakah perkara-perkara yang paling terpenting untuk kamu semua yang baru habis belajar? Okay. Yang baru habis belajar ni, orang kata expectation kita macam mana? Apa yang boleh menyalahkan kamu? And then career roadmap. So kamu habis belajar kan? Kamu jangan harap nanti habis je belajar, ada je scroll, majikan akan berlari mengejar di depan rumah kamu menawarkan kerja. Tak ada Dia ada dia punya jalan sedih dia, duka lara dia. Macam Madam, sebelum Madam menjadi pensyarah, dah tentulah Madam pernah bekerja kat KL. Ya Allah, gaji 1,000 lebih duduk KL gaji 1,000 lebih. Itulah duit rapid. Sekali makan, kita kalau duduk kat Kelantan makan macam-macam murah kan. Tapi kat KL, kawan Medan tu dia orang besut. Lepas tu kau main lagi, dia ambil sotong, ambil udang, terkejut dia RM10, RM15 sepinggan nasi. Gaji 1,000 lebih. Kalau dah sekali makan RM10 sekali makan, belum makan malam lagi, belum makan tengah hari, air pun RM2-3. Dah macam mana? Itulah cerita-cerita sedih. Kalau duduk kat bandar ni macam mana pula? Dia ada career, dia ada kerja ni kita kerja lah walaupun kita rasa macam tak ke mananya lah aku kerja ni kan. Dia ada career, kerjaya. Yang ni kita nak susun betul-betul. Apa yang kita nak jadi lepas ni. Okay. And then job market current issue. Kita akan tengoklah pasaran kerja. Betul ke ada orang kata sekarang ni ramai yang menganggur, tak ada pasaran kerja, atau kita sendiri yang tak ada talent nak kerja dekat pasaran kerja sekarang. Okey, jom kita tengok. Okey, kenapa jurang ni penting? Kenapa kita kena tahu jurang? Okey. Okey, so jurang ni terjadi apabila skill, kemahiran yang diperlukan untuk satu kerja tak ada. Maknanya contohnya lah nak jadi seorang pensyarah. Ya. Okey, jawatan pensyarah 10. Kita interview 20. Seorang pun macam tak lekat. Katakan kenapa? Sometimes mengajar ni memerlukan lebih lagi daripada tahu sesuatu. Katakan kalau mengajar, baca je, student mengantuk tak? Mesti dah, betul tak? So, sometimes skill tu tak ada. Kerja kosong tu ada tapi skill tu tak ada. Okay, ini boleh terjadi jika apa yang kita belajar kat universiti tu tidak melatih kita untuk kita kerja. Okay. So, Madam dengarlah ada beberapa banyak kos yang terpaksa dirombak semula, dilihat semula. Sebab bila habis universiti, habis belajar, macam tak jadi apa. Macam majikan kata, tak boleh ambil ni, tak boleh kerja ni. So,
tu sometimes universiti kena sentiasa tengok balik dia punya syllabus. Macam grafik memanglah macam orang kata course yang sentiasa kehadapan sebab dia grafik kan, benda-benda teknologi macam mana kalau dengan course-course yang macam banyaklah course dekat universiti. Kalau UiTM memang suka dia buang course, kalau course macam tak laku atau majikan tak nak, dia tak akan tawarkan, dia akan tukar. So as a result, we have a surplus of jobs. So kerja kosong tu banyak, tetapi tak ada seorang pun yang betul-betul mampu nak mengisi jawatan tu. Contohnya kat Malaysia kan, who wants to be the prime minister? Siapa nak jadi perdana menteri? Yalah, yang tu kita tak suka, yang ni rakyat tak suka. Jawatan tu ada kan, tetapi kita rasa macam seorang pun tak layak. Orang Malaysia biasalah kan, kuat membawang. Okay, which of the following do you feel best defines the gap in the US workforce skills gap? Ini kita tengok kat US lah, kat United States of America. So sometimes kenapa orang kata tak berapa nak, kerja tu ada tapi dia tak dapat memenuhi. Apa masalahnya? Pertama, yang ni mula-mula saya, kurangnya kemahiran soft skills ni. Mana cakap, kemahiran bercakap, kemahiran berfikir secara kritikal, tak kreatif, tak suka nak bekerjasama dengan orang, nak buat kerja seorang-seorang, super ulat dalam batu, super kera sumbang. Tak boleh kat office kita tak boleh nak buat macam tu. Kita kena berkawan dengan orang, kita kena pandai bercakap, kita kena orang kata pandai berfikir secara kritikal dan kreatif. Kreatif Madam cakap lah kan. Madam dulu kalau kerja kat KL macam-macam buat. Facts lah, apalah. Kadang kita tak tahu, kita kena belajar. Benda yang kita tak belajar kat UiTM ni, kita kena belajar kat luar. Kan? Jangan cakap, tak yalah saya kat universiti tak macam. No, tak boleh cakap macam tu. Kita kena belajar. Yang kedua, lack of technical skills. Ini pun masalah. Sometimes, kita ni kurang skill technical ni. Maknanya kita tak tahu nak buat. Kita tahu nak terangkan atas buku pandai, tapi secara teknikalnya kita tak pandai nak kira-kira ke, nak apa ke. Itu maknanya kurang experience lah tu. Lack of strong leadership skills. Dia tanya, siapa nak lead ni? Siapa nak jadi ni? Senyap je kita. Tunduk je. Kalau pensyarah tanya, buat diam je. So, kurangnya kita nak kehadapan. Pelajar Melayu memang macam ni. Kalau boleh nak tunduk lagi. Kalau boleh nak duduk belakang tiang. Kalau dekat dalam kelas, dalam bengkel, duduk belakang tiang lagi kan. Sebab apa? Supaya tak nak lah. Aku tak nak jadi kelas rep nanti. Malas lah. Kan? So tak nak tanggungjawab lah. So lack of computer-based technology skills. Kurangnya skill-skill berkaitan komputer. Biasa ni kalau kamu tak tahu, tapi kalau macam pelajar-pelajar tak reti Word ke, tak reti Excel, benda-benda basic, tak reti nak buat PowerPoint slide. Dan sekarang ni orang dah pandang kepada pandai buat infografik, pandai buat video. So kalau kita tak pandai, nampak macam tak yalah ambil pekerja dia ni, semua tak pandai. So itu adalah antara masalah-masalah lah. Alright. Dekat US dan maybe lah dekat kita pun macam ni jugalah. So it's all about talent. Apa yang kamu ada? Cuba tanya diri kamu, apa yang aku beza daripada kawan-kawan aku yang lain. So 83% daripada sumber manusia yang tukang ambil kerja lah, dia mengatakan bahawa mereka menghadapi kesukaran untuk mengambil calon-calon yang betul-betul sesuai dalam masa 12 bulan ni. Maknanya orang kata masa setahun ni macam tak jumpa, susah nak jumpa. Skill shortage and tightening the job market. So ini antara percentage yang menggambarkan berlakunya kurangnya skill. Itu maknanya orang kata bukan jawatan tu tak ada kerja kosong, tapi kita tu tak memenuhi. So dan ada yang 52% berkata semakin teruk dalam masa 2 tahun ni. So kamu bayangkan kita dengan kelas ODL, tak ada program, tak buat program, kita tak campur dengan orang sangat. So macam mana kita nak develop skill kita? Ini kamu kena cari. Janganlah duduk rumah
duk fikir, tengok Netflix, buat something yang berguna untuk membina diri kamu. Okay, so sometimes cari jalan untuk jumpa, jadi NGO ke, bantu orang ke. Benda-benda ni semua akan bantu macam mana kamu nak berkomunikasi dengan orang. Ada tau orang yang jenis tak reti nak berkomunikasi. Pernah tak jumpa? Muka sombong. Sebenarnya dia tak sombong, tapi dia tak pandai nak bercakap, tak pandai nak berbahasa. Okay? Macam ada orang yang memang sangat peramah, yang sangat menawan hati. Tapi ada orang yang, pernah tak jumpa orang yang cakap menyakitkan hati? Memang ada ya antara kawan-kawan kita. Madam ada dulu kawan madam. Dia dulu belajar kat Kedah kan. Hang rasa kan aku ni kan cerdik tau. Madam rasa kan kalau kita ni orang, hang rasa aku ni kuih tak. Dia rasa kalau orang normal tak tanya macam tu. Pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hati. Maknanya orang kata kita tak pandai nak ambil hati orang. Jadi kamu tahu tak apa yang terjadi pada kawan madam ni? Dia macam di boycott. Kesian juga dia. Sedih sama. Tapi cara dia tu, dia berada di antara kita ni, dia macam menjengkelkan. Kamu pernah tak jumpa orang yang menjengkelkan? Dia jangan perkataan menjengkelkan. Kalau kita annoying, kan, cara cakap kita annoying, tak pandai nak ambil hati orang. Dia beza dengan membodek. Bodek ni mual lah pula kan. Boleh lah bos. Bos ni hebat lah, smart lah. Bukan macam tu. Cara kita bercakap tu biarlah menyenangkan hati. Okay. Alright. The development of soft skills like team playing and resilience. Okay, maknanya macam mana kita ni nak bina soft skill kita ni. Contohnya macam kita boleh team playing. Janganlah kita ni buat group assignment bergaduh. Nampak sangat kita ni tak boleh nak ada tolak ansur. Resilient ni tahan. Ni sikit-sikit nangis. Okay, tak boleh buat kerja apa semua. Ini adalah antara sangat-sangat penting, nak banding, sama penting dengan skill-skill technical dan knowledge yang kita dapat. Okay, so peluang-peluang untuk internship, okay, praktikal, belajar di luar negara, extracurricular activities. Okay, janganlah kita ni balik kelas ni kelas itu je, kita cuba buat benda lain yang extra. Dan active learning, belajar secara aktif ni maknanya pensyarah ajar, kita tanya. Semua ini akan menyumbang kepada pembangunan skill-skill macam ni. So maknanya kamu jangan harap apa yang pensyarah beri, kamu pun kena cari. Okay, Umi dah nak tanya, untuk kos kamu ni ada internship tak ataupun praktikal? Ada ke praktikal? Orang ada ke tak ada ni? Assalamualaikum. Ada untuk diploma ke ada? Untuk diploma ada praktikal ke? Tak ada sih. Tak ada. Dia degree baru ada. Betul, kamu semua masuk lab tak? Masuk lab ke? Tapi tak masuk lab lah, maknanya benda-benda yang komputer lah kamu ni, betul tak? Betul. Alright, siapa pensyarah kamu? Cara yang mana? Pensyarah kat UiTM? Ramai. Penyelaras program lah, siapa? Dulu Madam Nurin, sekarang baru semalam dia letak jawatan kot. Bukan letak jawatan, dah habis dah. Kamu ni. Masa Perdana Menteri pula letak jawatan. Dia macam penyelaras program dia macam 4 tahun macam tu kan. Madam pun penyelaras program juga. Lepas tu Madam pun bukanlah letak jawatan. Macam okey dah habis, tamat. Orang lain pula kan. Sekarang ni siapa cik apa tu? Dr. Mat. Betul lah, Madam pun baru dengar. Okay, so kenapa soft skills ni penting? Kenapa kita kena ada skill-skill macam pandai bekerjasama, pandai bercakap? Okay, companies today want employees that can solve difficult challenges and dream up creative and innovative ideas that technologies cannot replicate. Kita tahu sekarang ni kita ada komputer, ada mesin tu, ada mesin ni. Sekarang ni company kalau setakat dia nak ada benda-benda yang sama je, dia beli je mesin ke robot ke, semua benda dah ada dalam dunia ni kan. Tapi sekarang ni seorang company, salah satu syarikat ni, okay, ataupun organisasi ni, dia nak pekerja yang boleh menyelesaikan masalah yang sangat susah, yang cabaran, dan dia nak seseorang yang kreatif,
inovatif dan juga seseorang yang tak boleh, maknanya teknologi tak boleh nak gantikan dia. Punyalah dia tu macam rare. Itu the ayat is, the perkataan is rare. How rare we are. Rare tak kita ni? Kalau kita tak ada orang macam gelabah. Kita kena jadi orang yang macam tu. Alright? Okay, satu kajian yang dikondak oleh Standard Research Institute, okay, yang melibatkan 500 CEO, 500 bos-bos ni menemui 75% orang yang berjaya dalam kerjanya ataupun berjaya lah dalam kerjanya adalah pada orang-orang yang people skills. Nampak tu, orang yang pandai bergaul dengan orang, orang yang pandai bercakap, orang yang pandai leadership. Dan hanya 25% je pada orang yang technical knowledge. Nampak tu. Apa pentingnya untuk kita jaga hubungan kita dengan sesama kita, sesama manusia. Because kalau kita ni asyik nak bergaduh dengan orang, asyik nak kan memaki orang, asyik nak kritik secara keras, asyik nak tak pandai berkomunikasi, kita tak boleh nak sukses. Yalah, betul lah kan. Okay, so kamu tengok ini adalah skill-skill yang company perlukan dalam setahun dua kebelakang 2020 lah. Okay, antaranya adalah top 5 soft skill. Soft skill, kreatif. Kamu kreatif tak? Kreatif tak kamu? Macam Madam ni kreatif tak Madam ni kekononnya kreatif lah kan. Tapi tak tahu sejauh mana kreatif tu. Okay, kita kena kreatif, kita buat lain daripada yang lain. Yang kedua, kita persuasion. Pandai tak kita nak macam memujuk rayu orang. Tapi janganlah pujuk secara yang macam mana macam ni, suami Madam. Suami Madam adalah graduate Universiti Melaya. Okay, so dia telah buka pusat tuition lah. Okay, so dia ambil course ekonomi and then tak ada rezeki nak kerja, makan gaji. Lepas tu dia pun dah buka pusat tuition selama 10 tahun. Lepas tu, okay lah pusat tuition tu ramai pelajar, 100 lebih apa semua. Okay lah kan. So dia dalam teaching lah. Okay, so tak kerana COVID ni tak boleh suami Madam tak boleh nak kerja sebab tuition tutup kan. Sekolah pun tutup, tuition apatah lagi. So kamu rasa apa suami Madam buat sekarang? Teka, siapa tahu apa suami Madam buat sekarang? Cepatlah teka. Siapa tahu? Tahu. Tak tahu. Suami Madam jual ikan. So kita macam tak boleh lah macam, oh ya Allah, degree ekonomi Universiti Melaya aku. Tak boleh macam, ya Allah, diploma grafik aku ni tak akanlah aku nak kerja kedai runcit. Sometimes keadaan memaksa. So suami dia jual ikan, buka kedai kan. And then how dia persuade orang, Assalamualaikum, masuk kakak-kakak adik. Faham tak? Ini kita adalah ambil sepupu, bercakap macam bergaduh dengan orang. Nak beli apa? Tak boleh macam tu ya. So kita kena pandai persuade orang. Bukan puji orang tak tentu pasal. Allah cantiknya, Allah comel. Tak. Cara kita persuade orang tu. Collaboration. Macam mana kerjasama kita, nak bercakap dengan orang kan. Adaptability. Macam mana kita sesuaikan diri. It's not easy daripada cikgu nak jadi penjual ikan. But the faster we adapt, semakin cepat kita nak adapt dengan tempat kerja tu, lagi bagus. Jangan kita duk merindu kan, zaman lama. Tak boleh. Kita kena embrace, maknanya kita kena peluk tempat kerja kita tu. Maknanya orang kata janganlah duk ingat, duk ni. Kalau tidak memang tak adapt lah. And then emotional intelligence. Ini orang kata bukan cerdik kat sini je ke cerdik kat sini. Maknanya orang kata orang tak cakap macam tu. Maknanya sometimes kita ni cakap benda-benda yang tak patut, menyinggung perasaan orang, tak reti nak berkomunikasi. Ini adalah emotional, ini adalah 5 soft skills yang sangat-sangat diperlukan. Okay. And then top 10 hard skills. Ni benda-benda yang orang kata kena belajar lah. Blockchain, cloud computing. Ni benda-benda teknikal lah. Ni kamu, FSKM, semua tahulah. Okay. Analytical reasoning, artificial intelligence, UX design, business analysis, affiliate marketing, sales, scientific computing, video production. Ni walaupun kita bukan
Kalau FSKM, yes, memang dia tahu kan. Tapi walaupun kita ni bukan dalam kos ni, kita kena juga mendalami. Sebab inilah benda-benda yang kalau kita, awak pandai grafik, pandai. Awak pandai business analysis pun pandai. Okay, esok datang kerja. Maknanya kita mencari, okay, untuk tahu. Now sekarang ni kan macam-macam orang boleh belajar dari YouTube. So make sure kalau universiti kita ataupun ada ruang-ruang atau peluang-peluang untuk kita belajar benda baru, pergi. Okay, pergi ya. Okay, so ini juga adalah antara benda-benda yang yang akan pada tahun 2022 apa yang akan bertambah lah. Analytical thinking and innovation, active learning and learning strategy, creativity, originality, leadership. Ini adalah benda-benda yang 2022 ni dia akan boom. Okay, orang perlukan, majikan perlukan. Dan ini adalah benda-benda yang orang kata dah kurang dah. Okay, reading, writing, okay, ni management verbal memory, benda-benda macam ni dah kurang dah. Macam memory, sekarang kita tak payah nak ingat-ingat sangat dah. Nombor telefon, Meda ingat dia masa Meda kecil, Meda ingat sangat nombor telefon orang ni, rumah ni, semua Meda ingat. Kawan Meda satu kelas, telefon rumah tu lah. Tapi sekarang buat apa? Semua dah diambil alih oleh handphone kita. So masa ni tak perlulah nak jadi pengingat sangat. Sebab everything is dalam handphone kita, dalam laptop kita. Cari je, ada di hujung jari. Alright? Dan sometimes speech abilities pun dah kurang dah. Sebab sekarang ni semuanya tak ada orang nak dengar sangat orang bercakap. Semuanya video. Semuanya orang kata nak tengok infografik je. Alright? Okay, so macam manalah kamu nak dapatkan skill-skill ni? Itulah sebab kita buat finishing school ni. Supaya kamu nanti bukanlah semata-mata bawa diploma kamu. Okay? So pertama sekali kamu extracurricular activities. Okay, tak SEM depan kamu part 5. Kamu habis part berapa SEM depan ke kamu habis? Ya, saya. Try lah masuk-masuk club. Try lah jadi orang kata buat program-program tu jadi orang kata jadilah apa-apa suka AJK ad hoc. Ini semua akan mengajar kamu. Kalau ada aktiviti kelas, try jadi orang kata pengarah projek, try jadi bendahari, try bahasa tu lah baru kamu tahu macam mana ya. Internship, practical, buat part time jobs. Ini pun adalah perkara-perkara yang akan mengajar kamu tentang skill-skill ni, okay? Dan ataupun certain house chores, course, mana orang kata buat kerja rumah pun, mengajar kamu untuk sentiasa macam organize. Nyapu rumah, kamu ingat nyapu rumah ni tak ada skill ke? Dia ada skill Meda rasa Meda kan sapu rumah tak bersih. Tapi cuba kalau orang yang memang hari menyapu rumah berkilat, bersinar. Meda kadang-kadang sampai upah mak-mak saudara Meda datang kemah-kemah rumah Meda. Sebab tak sama. Meda lipat baju tak secomel, tak secantik orang yang biasa lipat baju. Dan melawat orang sakit pun akan dapat skill lah kan. Kalau kita melawat orang sakit, nanti kita cakap nak mati dah ni esok lusa. Takkan kita cakap macam tu, betul tak? Itu maknanya tak intelligent lah dari segi emosinya. Esok mati dah tu, buat banyak taubat takkan cakap macam tu. InsyaAllah tak ada apa. Buat positive vibe. Orang yang positive vibes ni, orang suka berkawan. Orang yang asyik cakap benda negatif kan, orang yang tu naik tak suka. Orang ni macam ni buat kecam. Siapa kat sini pergi mengecam bila Ziyad tu tak dapat emas? Mainlah orang Malaysia kan. Mak engkau hijau tak guna Ukraine, mana MH17. Dari situ tengok tahu dah kita punya attitude macam mana kan. Kena bersabar. Kadang-kadang memang kita rasa nak marah, tapi kadang-kadang sometimes janganlah sampai kita masa marah tu kita hilang. Nanti orang tengok, macam ni perangai dia. Macam rimau, okay? Siapa nak kawan dengan rimau, okay? So, macam tadi Meda cakap kan, kita kena brandingkan diri kita. Kenapa? Apa pentingnya, okay? Okay. So, how to define your personal brand? Okay, macam mana kamu nak jual diri kamu? Jual pula. Ni bukan cerita Nur, Nur. Bukan. Ni macam mana kita nak jual diri kita supaya kita ni majikan kata, okay lah, this is you are going to be my employer. Okay, so bila buat sesuatu posting tu ataupun penulisan tu, apakah konten yang kamu akan buat. Okay, tu kamu tahu tak sekarang ni majikan-majikan
Dia nak tahu kamu punya akaun social media. Macam Madam pergi kursus kan, dia tanya, apakah Facebook awak? Sebab dia nak tengok kita ni perangai macam mana. Kita ni kan, Madam sorry lah kan, ada student Madam ni duk bodoh bangang dalam Facebook. Madam tegur, apa kamu ni duk bodoh-bodoh kan. Sebab Madam rasa macam, yelah memang semua orang marah. Tapi cuba kita, kan nak marah pun kita buat nyindir ke. Ini memang dia cakap sekutu-sekutu, bodoh lah, bangang lah, benci aku kan. Dia tegur, dia block Madam. Itulah dia belajar sekarang ya. Block pensyarah kalau pensyarah tegur. Bukannya nak malu kan. Okay. So hati-hati okay, dalam kamu punya hantaran-hantaran tu. Takut-takut orang judge kamu. Okay. So dia ni jahat ni, mulut lancang ni, tak payah ambil dia, nanti suka bergaduh ni. Tak payah ya. What are your values and how do you want to get them across? Okay. Apakah nilai-nilai kamu dan macam mana kamu nak kekalkan nilai-nilai itu? Who is your current audience and what kind of audience would you like to attract? Okay. So siapa yang kamu nak impress? Pekerja, majikan kamu. So macam mana? Macam mana kamu nak impress dia? Okay. Apa yang kamu nak capai dengan brand kamu tu? Of course lah, pada tahap kamu ni kamu nak menjadi seorang pekerja. Okay. Jadi nak bekerja kan. Okay. What are you most knowledgeable and passionate about? Okay. Apa yang kamu paling tahu dan paling suka? Mesti kita ada benda yang paling kita master dan yang kita yang suka sangat pasal benda-benda tu. Kamu suka selfie setiap masa ke? Suka buat TikTok ke kan? Okay. What tone of voice would you like to use? Okay. Macam Madam, kamu boleh add Facebook Madam, Efariza Johari. Madam ni bukanlah, maknanya kan, Madam sangat suka up Facebook lah. Tapi tone yang Madam gunakan tu biasanya bersifat ceria, periang dan kelakar. Walaupun Madam sebenarnya bukanlah, orang kata Madam memang seorang yang kadang-kadang orang kata peramah, kelakar, ceria. Tapi Madam mesti ada sisi syaitan ni Roji Madam. Contohnya, mengamuk ke, bola lepas menengking anak ke kan. Tapi bila kita berhadapan dengan orang, takkan kita nak tunjuk kot perangai huduh-huduh kita. It's not hypocrite, tapi takkanlah kalau kita nak memaki je kerjanya, sabar kan. So tone yang Madam suka gunakan adalah keceriaan, persahabatan, peramah, buat lucu sikit-sikit supaya semua orang macam terhibur macam tu kan. Kita ada juga masalah kita, tapi takkanlah, kadang-kadang kamu serabut tak buka Facebook ke Twitter ke apa, dia ni kalau update je status kat WhatsApp ke apa, bersedih je. Update status semua orang nak tikam dia. Update status macam dia teraniaya je kan. Tak payah, kadang-kadang apa tu yang kita nak gunakan. Okay. Ada pula yang orang kata Allah, semayang ke boleh semayang status WhatsApp ni. Maknanya orang kata hadis ya, bagus juga orang macam ni menginsafkan kan. How will you best communicate your message to your target audience? Okay, macam tidak sampaikan message kepada orang yang kita nak lah. And who are you and what is your position in the industry? Siapa diri kamu? Siapa? Grafik berbakat, grafik yang biasa-biasa, pandailah sikit-sikit, pernahlah belajar grafik, atau kamu memang gifted designer, buat apa-apa memang wow. Orang kata factor kita. Macam mana kita nak brandkan diri kita supaya kita ni outstanding, nampak kita menonjol daripada orang-orang lain. Orang ramai kamu tahu tak UiTM ni dia nak produce 200,000 pelajar. Bayangkan kita ni macam mana kita nak menyelah dari yang biasa-biasa. Okay, siapa tu? Okay, Ifah. Macam nama Madam je, Ifah. Okay. Alright. Okay, kamu tengok ni. Key drivers of attraction by generation. Okay, work-life balance is equally important across generation. Of course lah, bila kita kerja tu. Sekejap Sekejap korang, iklan. Anak pula nak pergi tandas. Macam ni lah. Ya. Boleh. Okay, dah.
adik bangun ni. Yalah. Oh, Akbar. Korang anak dah bangun. Itulah work-life balance. Nak apa nak? Nak apa? Sekejap tak apa ke? Tak apa, madam. Tak apa. Tengok tu. Ibu tadi nak duduk kat mana? Dalam puai? Boleh. Nak tidur lagi? Okey, boleh. Ya Allah, Akbar. Okey. Ya. Nak tutup dengan selimut Rangan-rangan. Pusat tolong buat dengan adik ni. Itulah dia. Okay, so bila kita, kamu Gen apa? Gen Z. Gen Z ni, okay, generasi yang sekarang ni lah. Okay, so apa yang menarik minat? Okay, dia berbeza dari segi Gen. Macam Gen Y. Okay. So, work-life balance is equally important across generation. Gen Z, kamu semua have lower monetary drive. Tak kisahkan sangat duit. Betul ke korang tak kisahkan sangat duit? Okay. But will need to be compensated with career development and other intangibles like co-workers and working environment. Tak kisah sangatkan duit. Dia ni ikut kajian lah. Tetapi, dia nak career tu berkembang dan benda-benda lain. Contohnya gembira dengan pekerja. And then ada working environment yang menyeronokkan. Betul juga kalau gaji RM10,000, kat office bos macam rimau, kawan-kawan hipokrit, tak gembira juga kan. Okay, so mereka juga, golongan macam kamu ni juga concern lah dengan job security. Maknanya tak naklah kerja hari ni, esok dapat surat kena berhenti. Okay, tak seperti Gen X lah. Okay, Gen Y pula seek monetary compensation along with career development opportunity and are not as willing to trade this off. Okay, so setiap generasi tu dia berbeza-beza. Okay, so kamu tengok ni. Salary compensation, semua orang kerja nak dapat duit. Okay, work-life balance. Semua orang nak, ada ramai kawan madam yang berhenti kerja Astro, berhenti kerja Selcom sebab macam kerja shift ni penat. Okay, tak jumpa muka anak, apa semua kan. Tak tengok macam hidup tak tentu, bukanlah tak tentu hara, hidup yang macam tak macam kerja 8 hingga 5. Okay. So peluang career maknanya lepas naik pangkat tak, itu maksud dia. Tak adalah duduklah situ gaji 1,000 sampai pencen. Okay, job security, selamat tak kerja. Selamat ni maknanya orang kata okay, macam ramai orang kata kerja kerajaan ni secure lah sebab orang kata tak mudah kena buang. Biar awak salah apa pun ni, kena remind je. Tak pastilah bagaimana, tapi ramailah yang berkata begitu. Okay, management or leadership style, ini pun penting. Maksudnya bos kita macam mana. Kalau bos garang, saya salah, saya nak mandang dengan mata harimau, tak gembira lah juganya. Ya. Culture of the organisation, macam mana culture organisasi tu. Kalau orang kata kerja kerajaan ni gembira, berehat-rehat kan. Kalau kamu kerjalah dengan Jepun, kamu kerjalah dengan dekat Singapura, memang culture dia cepat-cepat je ya. Location of the job, tempat kerja. Ada kawan madam, dia tak kerja pun dekat, dia tolak kerja kerajaan sebab terpaksa pergi jauh di tengah mengandung. So yalah, kalau gaji banyak, kerja tetap sekalipun, sampai berpisah dengan suami, anak nak jaga macam mana kan. So tak payahlah. Maknanya orang kata kalau macam madam pun, kalau kena berjauhan dengan anak bini pada dengan suami, dengan anak, tak tahulah macam mana kan. Okay, tapi ramai je kawan madam ada 10 tahun yang duduk berjauhan, tak pernah duduk serumah. Maknanya ni jaga anak seorang-seorang apa semua. Suami balik macam seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke kan. Okay, colleague ataupun co-workers. Macam kita lah classmate. Mereka tahu korang ni macam mereka jugalah zaman dulu bergaduh,
tukar kelas, gaduh tukar kelas kan. Tapi mesti ODL ni tak adalah nak tukar kelas sebab tak jumpa. Kalau tidak, menyampah kan. Company reputation, lah dulu Madam ingat lagi, zaman Madam dulu semua nak kerja Petronas sebab starting gaji dia 5,000, dengarnya lah kan. Okay, so macam orang kata reputasi company tu. Additional benefits, ada tak benefits lain yang dapat? Ada tau. Kalau contoh Madam dengar, kalau bank rakyat, gaji dia orang, gaji tetap dia tak banyak tau. Tapi gaji, bonus dia orang sampai 60,000, 50,000, dia macam berdasarkan kepada macam mana entah sampai Madam dengar 60,000, 15,000 tu biasa. Macam Madam pensyarah RM500 je ya. Working environment macam mana persekitaran kerja tu, okay, menyeronokkan ke. Dia ada benda yang macam satu benda yang nampak, satu benda yang dalam jiwa lah, yang membahagiakan ke membahayakan ke, okay. Corporate social responsibilities, ini apa, ini biasanya yang buat benda-benda macam ni. Kalau ni lah orang kata company-company yang besar lah, dia boleh bagi beasiswa, dia boleh membantu kan. Recruitment process, okay, proses-proses nak pemilihan kerja tu. Kadang setahun interview baru panggil, ya Allah, lupa dah kita pernah pergi interview kan. Dan size of company, maknanya besar ke kecil company tu. Ini adalah antara faktor-faktor ataupun perkara-perkara yang meningkat atau yang menarik kita untuk kamu, Madam apa semua untuk kerja. Okay, nak kerja kat satu tempat tu. Betul atau tak? Kalau kamu pilih yang mana? Kalau kamu pilih yang mana? Apa yang paling penting sekali bagi kamu? Boleh Madam tahu tak? Gaji 10,000. Cuci tingkap KLCC. Nak? Nak tak? Gaji 10,000, cuci tingkat KLCC. No. Tinggi no. Siapa nak? Takut tak? Takut. Ataupun gaji 1,000 tetapi kawan baik, bos tak marah, boleh mengulur. Nak tak? Tapi 1,000 tu je lah. Ikutlah. Lambat bayar. Nak ke tak nak? Macam-macam kisah Madam dulu pernah kot seronok kerja. Bos pun adalah juga marah, tapi orang kata kerja pun seronok tu tertawa. Tapi gaji 2 bulan tak bayar. Kurang seronok dah lah duduk macam tu ya. Okay, so kamu setiap pelajar ni kan mesti ada orang kata satu roadmap career yang sangat jelas. Maknanya lepas kamu habis belajar, kamu nak pergi mana? Nak try cari market kerja, nak tambahkan pengetahuan, nak survey, nak cari pengalaman. Madam dulu habis je paper, besok habis paper, hari ni Madam pergi cari interview dah. Tak boleh, takut sangat kalau tak kerja. Takut sangat kita ni macam tak laku di pasaran kerja. Menggelepar lah Madam isi borang, isi tu, isi ni ya. So kamu kena self-awareness lah. Kamu kena sedar apa kamu punya nilai. Okay, macam Madam cakap itu kan, Madam rasa kamu dah baca kot kat Facebook yang pasal ada orang ni, dia nak jual kereta. Dia tanya kat kedai besi buruk 500 je. Dia tanya kat kedai bengkel ni, orang ni nak 5,000. Lepas tu dia tanya kat kedai barang antik 50,000. So kita tahu kat mana nilai kita, kat mana orang boleh menghargai kita. Okay, dengan bakat yang kita ada tu. Right? Okay, so macam mana kita ni dah COVID ni, kamu semua risau tak? COVID tak ada kerja, PTPTN dah berjalan, duit mak ayah dah habis. Okay, beli internet apa semua lagi, betul tak? Banyak tak kamu spend untuk internet untuk belajar ni? Banyak tak? Banyak kan, okay. So kadang-kadang mungkin mak ayah ada masukkan Unify. Madam sendiri pun terpaksa lah anak-anak PDPR, komputer pecah kan, beli tab, macam-macam lah sebab semua orang duduk ni. Okay, so sekarang ni budak sekolah, yelah tak tahulah apa kabarnya kan, budak sekolah dengan setahun tak pergi sekolah. Kalau ada area KL, Selangor setahun kot budak tak sekolah. Anak Madam ni dan juga pergi sekolah sebab kami duduk area Besut. Area sini sekolah juga Pantai Timur kan, kita kan. So kamu semua mesti risau macam mana lah lepas ni dah habis ni. Dapat ke kerja? Okay. Nampak tu je kata dapat kerja. Pada Mei 2020, selepas 5 bulan pandemik ni datang ke negara kita,
setengah juta hilang kerja. Maknanya jangan kata kita yang baru nak cari kerja, yang dah ada kerja setengah juta hilang kerja. Itu yang merana, itu yang bunuh diri, tertekan. Kamu tahu tak yang geng-geng pilot, geng-geng steward yang orang kata glamour, yang pilot tu glamour, nak belajar dia kau yang susah kan. Antara orang kata glamour lah kerjanya, gaji yang mahal. Apa ramai yang bunuh diri sebab dia nak maintain lifestyle dia. So dia dah beli kereta, dia beli rumah mahal, and then bila tak ada kerja, and then company pun tak dapat nak compensate dia orang, atau orang kata nak beli pampasan kan. Dah semua orang dah kapal terbang tak bergerak kan. Memang geng-geng pelancongan yang paling terjejas lah. They are macam sangat depressed So hilang pekerja. Kat Malaysia saja setengah juta. Suami Medan salah seorang darinya. Tapi kita kena bangkit lah. Kita kena berfikir secara kreatif. Apa aku nak buat? Kalau kita nak tunggu kan, duit seguni jatuh atas riba atau jatuh depan rumah kita, memang dok lah. Okay. So kena fikir. Okay. So cuba kita tengok sikit findings yang ditemui oleh Department Jabatan Statistik Malaysia. So ini antara yang hilang kerja, agriculture, fisheries, services, industry, okay. Employment status, okay. Dan kamu tengoklah, inilah dia antaranya kroniknya ekonomi negara kita kerana COVID. Memang madam ada pergi hotel pun dekat KL, memang dia cakap kerja kena buang hotel-hotel besar tu dah sebab tak ada orang melancong. Okay, job loss by industry, agriculture, sedihnya Kenapa agriculture? Sebab tak boleh keluar ke macam mana kan. Services and industry, okay, stress semua, hilang pekerjaan. Okay, so macam mana kamu duduk rumah mikir COVID, hari-hari kes 20,000, 25,000. Kenapa pula ni? Nampak madam? Inilah kerja madam, hari-hari update pasal ikan suami madam. Sebab apa kita nak tolong suami kita lah. Okay, tapi alhamdulillah lah sekarang. Okay, suami madam punya apa orang kata sales tu, jual ikan tu dalam 2,000 sehari. Tapi maknanya orang datang, kita sabarlah. Kan kalau kita fikir apalah nak buat ni kan, tuition dah tak buka dah. Dulu sedap lah. Dapat belas-belas ribu sebulan kan. Bukannya pendapatan kita bayar, kita ada pekerja pula 5 orang. So sekarang ni suami dia terpaksa lah kita kena faham tak kan nak kibarkan bendera putih ke apa, tak boleh kan. Bukan tak boleh maknanya lah sedih berbenar lah kan. Bukan kita nak beras ni, siapa nak membayar kereta, membayar rumah apa semua. Jadi kita datang come out dengan jual lah ikan kan. Tapi alhamdulillah lah, kamu tahu sehari sale mula-mula bawah 1,000, lama-lama naik ke 1,000, 1,500. Sekarang ni dah boleh pergi kadang-kadang sampai dekat 3,000. Tapi letih lah 4 pagi bangun cari ikan dekat kompleks. Madam duduk kat Besut cari ikan kat kompleks and then simpan. Kita tak malu walaupun hanyir, walaupun ni orang tak tahu. Madam sendiri, kamu tahu tak, madam COD ikan. Madam pensyarah kan, madam COD ikan. Lepas tu madam ni, kamu tahu tak muka COD macam mana dengan anak dan anak. Tengoklah kelas pun anak dan nangis kan. Kenapa buat adik tu? Apa ni ke dia, kenapa? Jangan bagi dia menangis, jaga adik. Itulah dia kan. Madam sebelum kelas pergi COD ikan sebab macam siapa nak hantarkan ikan, suami dia nak jaga kedai lagi, adalah seorang lagi tu kan. Lepas tu dengan anak-anak tu kan sampaikan, kamu bayangkan madam macam lalu dekat ni apa orang kata, kak balik kebun ke? Kita ni pensyarah sebenarnya tapi orang ingat pekebun dah kan. Punyalah sedih, tapi madam tak malu pun. Cuma kadang-kadang madam penat lah sebab lepas tu madam ada kelas pula. Tapi kita sabar. Okay, kita sabar, takkanlah kita nak murung, takkanlah kita kena sabar dan kita kena kreatif. Dan madam selalulah update-update kat Facebook kan, tu orang pun beli-beli. Kita buat COD ikan, kita nak meneruskan hidup, nak musim COVID ni. Okay, so kita sentiasa update brand kita. Kita buat nama ikan segar ini, ikan segar tu. Okay, and then kita cari connection. Sekejap mama kelas. Kita buat apa, connection, cari connection. Okay, sentiasa. Okay,
Okay, cari connection baru. Kalau dulu kita berkawan dengan cikgu-cikgu, so tak boleh dah kita kena kawan dengan supplier ikan. Kan, maintain connection. And then sentiasa berada dalam market. Sekarang ni apa suami media tengah buat? Lepas 2 bulan lebih niaga ikan, hari ni dia renovate kedai dia, pasar dia nak buat pelantaian. Maknanya orang kata orang makin ramai kan. Orang makin ramai. Lepas tu sekarang kan musim hujan sikit kan. Area kita ni hujan-hujan. Jadi kawasan dia lecah. Jadi suami dia pun nak bina sikit lah sini-sini. Sebab supaya pelanggan selesa. Okay. Apa sok? Iyalah. Okay. Okey, COVID-19 ni telah secara tiba-tiba memang menguji kesabaran kita. Macam madam lah, menguji kesabaran madam ya dengan anak-anak madam ni. Hei, dah lah. Senyap sekejap, okey. Kita kena bekerja dari rumah. Kau minat madam suka ke nak kerja? Madam lebih seronok duduk kat UiTM. Sampai masa boleh makan, sampai masa seronok kan. Tapi ni kerja dengan anak yang bising kat belakang. Apa perasaan? Serabut dengan nak update harga ikan lagi, nak COD lagi. Tapi itulah orang kata cabaran. Deployment of technologies. Dulu tak gerti nak buat Google Meet apa semua. Sekarang kita dah biasa dah. Okay, edit video apa semua. Digital skills, okay. And then recruitment process. Kamu tahu tak? Sekarang ni interview pun orang dah tak datang interview secara online je. Kena pakai kod, kena pakai apa-apa. Cakap-cakap. Betul lah. Okay, kita hire awak. Okay, awak kerja pun dari rumah je. Macam tu ya. So, apakah job skill yang succeed, yang berjaya lah, kemahiran yang sangat-sangat berguna di era-era coronavirus, tak tahu bila nak habis ni. Adaptability and flexibility. Kita kena adapt, kita kena fleksibel. Kau ikut madam, kamu tahu tak? Madam cerita kat kamu kan. Dah lah madam COD ikan, customer ni, kamu tahu tak? Kak, tolong sekali beli santan dengan bunga kantan. Madam, so madam beli santan dengan bunga kantan. Sabar je madam kan. Tapi madam macam, okey baik, pergi beli kan. Kalau ikutnya kita ni, kalau madam kalau kat AM memang rimau lah. Tanyalah kawan-kawan kamu. Dengan madam Farizah kalau dia merimau, memang rimau. Okey. Tapi kita sabar. Okey, kita sabar dan kita faham. Ini rezeki kita. Ini cara kita nak dapatkan duit. Okey. Bukan duit, pengalaman, everything lah. Okay. Jangan kita nak mengamuk, minta maaf kak lambat. Tak apalah awak ni lambat sama. Yalah tak apalah kan. Okay. Tech savviness. Okay, maknanya kita kena pandai teknologi lah. Okay, kat mana kak? Okay, WhatsApp location kak. Kita pergi. Okay. Creative and innovative. Dah tentulah kena kreatif, kena inovatif. Okay. Data literacy. Kena tengok. Kita kena tahu tengok data tu. Critical thinking. Mikir, janganlah mikir setara tu. Mikir dalam lagi leadership. Okay, kepimpinan kita. Janganlah kita ni tunggu je orang. Kita sendiri kena gerakkan. Okay, digital and coding skills. Okay, kena pandailah digital, komputer tu sikit. Nak kita sekarang ni kan era komputer, semuanya komputer. Madam tak ingatlah bila last madam tengok TV. TV ada kan, ceritanya ada. Tak tengok TV dah. Netflix ke apa semua handphone je. And then emotional intelligence. Ingat tu emotional intelligence. Macam mana kita nak jaga hati orang, nak maintain hubungan. Madam kalau fikir, kak jangan suka-suka hati nak suruh saya beli santan. Dah lah free. Madam macam runner pula. Orang nak hantar ikan kita tak apalah. Tolong dek singgah beli santan, beli bunga kantan. Madam macam, ya Allah kan. Tapi madam sabar. Lepas tu, kadang-kadang madam tak bawa duit baki kan. Lain kali bawa baki. Baik-baik, terima kasih. Okey lah kita maafkan awak. Kita sabar. Okay. Sabar. Minta maaf kak. And then kadang-kadang kita tengok orang tu selalu beli-beli kan. Apa semua kan. Kita bagikan lebih. Kan? Terima kasih lah. So, how kita jaga hubungan kita dengan orang. Kita boleh menang. Kita nak menang dengan bos. Kita boleh nak menang dengan orang. Tapi, menang kita tu jadi apa? Kita bergaduh dengan orang kan. Menang kita tu jadi apa? Maknanya orang kata menang lah, tapi kita kena, bos tak suka kita, susah kita nak naik pangkat, susah orang pun tak suka kita, tak nak dah berurusan dengan kita. Tak ada menangnya. Yang paling terbaik sabar, pandai jaga hati orang, tak payah create masalah. Itulah pesanan madam kalau kamu nak berjaya kerja. Okay, take action that will move you to where you want to go, not keep you where you already are. Okay,
jangan takut untuk melompat, nampak ni. So melompat kan. Madam ni bukan orang Kelantan, madam orang Pahang. Ni madam ikut pergi ke mana saja, di mana madam ditawarkan kerja. Madam pernah kerja kilang jamban, kamu tahu tak? Madam pernah kerja kat KL macam mana cerita, dengan gaji tak bayar, naik balik duduk tengah-tengah KL dengan gaji 1,000 tu. Ya Allah, seksa. Madam ni orang kampung kan, budak UiTM yang tak pernah pergi KL, pergi tapi tak pernah lah naik. Tetapi madam duduk kat KL tu dan belajar banyak benda. Setahun madam belajar duduk. Banyak benda yang madam duduk kat company tu yang madam belajar something yang madam tak dapat belajar daripada madam duduk 5 tahun kat UiTM. Kan, kesabaran, mesin fax lah, scan itu, scan inilah, lepas tu buat Excel lah. Excel sangat penting lah kat company, buat Word lah, nak bos kita cerewet. Satu titik tak tertinggal pun disuruh buat semula. So jangan takut untuk terjun, jangan takut untuk buat something yang di luar yang seperti kita buat kan. Okay, madam dulu pernah tau cerita kat kamu, orang ni di servis kowe rumah madam, muda lagi lah. Lepas cakap, kak, bulan depan bukan saya dah tahu, orang lain, saya nak ke lain. Kata, ke mana posting? Dia kata, oh cikgu ke? Madam, posting mana? Hospital. Rupanya kamu tahu tak, doktor servis kowe je sementara menunggu posting. Jadi jangan takut untuk ambil risiko. Semua tu, apa-apa pun adalah experience yang akan mematangkan kita. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa tak? Okey, berapa orang semua kita ni? 26 orang je. Siapa lagi yang tak datang? Cuba madam nak tengok. Kita check sekali lagi. Kita panggilkan sekali lagi ya. Okey, Nur Fatihah Balkis ada? Kenapalah? Ada madam. Syafiqah Hazani ada? Ada madam. Rosliana. Kejap madam nak mendera ni. Tak, kenapa bising sangat? Jangan tengah kelas. Ilaha illallah. Dah lah usah. Dah lah Emil pujuk adik. Dia buat apa kerja? Ilaha illallah. Comel ni anak madam. Korang, nama dia Mahathir korang. Dan dia sangat suka komplain. Komplain macam Tun M tu. Inilah orangnya. Semua boleh jadi Perdana Menteri nanti madam. Jadi Perdana Menteri. Yang ni Mat Sabu. Mat Sabu. Yang budak ni Mat Sabu. Sangat penyayang dan kelakar orangnya macam Mat Sabu. Okay. Itulah kerjanya. Nak berkelas pun susah. Okay, madam nak tanya. Rifaizah ada ke? Tadi dia tak ada line kan? Amiruddin. Tak apalah, nanti madam tengok balik. So kita pun, madam pun rasa tak nak lah drama anak-anak madam ni korang semua tengok. Kalau esok kita buat kelas pukul 2.30 lagi, boleh ke? Boleh madam. Boleh. Boleh madam. Boleh madam. Boleh madam. Kan? Madam rasa kita itu dia. Okeylah, kita jumpa esok. Esok Okey, madam. Okay, madam. Terima kasih madam. Salam. Terima kasih madam. Terima kasih Thank you madam. madam. Alright. Thank you juga anak madam. Apa? Nyampah madam. Okey, ya Allah, kecohnya lah. Ya Allah. Okey, korang. Yalah. Ya. Sakit.